Sebelum ini, admin sudah menyenaraikan 5 kisah orang Malaysia yang telah hilang hingga ke hari ini, seperti Syarlini, pembaca berita Azlina Azman dan Asmawi. Namun, masih terdapat banyak lagi orang-orang di Malaysia yang telah hilang tanpa jejak sehingga ke hari ini dan masih kekal menjadi tanda tanya. Di sini admin rungkaikan 5 orang Malaysia hilang hingga hari ini yang ramai tak sangka. You are watching Top 5 Malaysia. Nombor 5, Joshua Hilmi. Peduli sama semua keluarga, sama anak-anak kami juga sayang semuanya. Makanya begitu dia tak ada, kami sangat merasa kehilangan. Pada November 2016, kisah Joshua Hilmi pernah menggemparkan Malaysia apabila dia dikabarkan hilang bersama isterinya secara misteri. Berdasarkan rekod, Hilmi dilahirkan sebagai seorang Islam sebelum menganut agama Kristian selepas berkahwin dengan Ruth Sitepu. Semasa sesi penyiasatan, seorang saksi bernama Josianandan Emmanuel Peter memberi keterangan semasa pendengaran awam Kendalian Suruhanjaya Hak Asasi Malaysia dan mengesahkan mengenai penemuan sekotak dokumen yang diberikan olehnya kepada peguam pasangan hilang Philip Koh. Antara dokumen yang berjaya disimpan adalah salinan email daripada pengirim yang tidak diketahui yang telah memberi amaran kepada Joshua mengenai ancaman bahaya akibat tingkah lakunya. Menurutnya, dia menyimpan dokumen itu jikalau berlaku sesuatu kepada Hilmi rentetan daripada keadaan di Malaysia yang tidak menyokong murtad. Hal ini besar kemungkinan boleh mendatangkan risiko kepada Hilmi dan isterinya. Dan Josianandan memberitahu bahawa terdapat pelbagai hantaran email berunsurkan ancaman kepada pengirim yang tidak diketahui. Sebelum ini, Permanen iaitu ayah kepada Josianandan yang mendedahkan kepada panel inquiry bahawa Hilmi pernah dicari pihak berkuasa agama Islam susulan tindakannya menganut agama Kristian. Tambahan pula, seorang lagi saksi memaklumkan kepada panel siasatan bahawa ahli politik UMNO Khairi Jamaluddin pernah meminta Hilmi meninggalkan negara itu susulan aktiviti pembaptisan yang dilakukan terhadap beberapa pasangan Islam. Silvakuma Peace John Harris yang merupakan pemilik rumah yang didiami pasangan itu di Kampung Tungku memberi keterangan bahawa Khairi menghantar beberapa email kepada Joshua dan antaranya menyebut lebih baik kamu tinggalkan negara. Panel siasatan yang dipengerusikan Pesuruhjaya Suhakam Mah Weng Kwai mengumumkan bahawa terdapat kebarangkalian pelaku di sebalik kehilangan Hilmi ialah anggota polis bahagian cawangan khas. Nombor 4, Guru Pendidikan Islam. Kehilangan seorang guru lelaki dikenali sebagai Muhammad Hafiz Jasmi 38 tahun dikuatiri hilang di kawasan peranginan Sungai Sedim masih menjadi tanda tanya. Pada 10 November 2023, seorang guru lelaki dikenali sebagai Muhammad Hafiz Jasmi berusia 39 tahun dilaporkan hilang di kawasan peranginan Sungai Sedim, Kedah. Yang menjadi tanda tanya turut dijumpai kereta jenis Proton Saga miliknya berhampiran kawasan tersebut. Menurut rakannya Syahrudin Muttalib, kali terakhir dia berjumpa dengan mangsa adalah pada 2 November lalu ketika acara Hari Sukan Sekolah. Katanya pada Hari Sukan Sekolah tersebut, mangsa bertugas sebagai pengacara majlis dari pagi sehingga ke tengah hari. Menurutnya lagi, sepanjang aktiviti sukan berjalan, Ustaz Hafiz kelihatan ceria dan itu adalah hari terakhir dia bertemu rakannya itu. Dalam pada itu, ibu mangsa Zaitun Othman berkata dia yang tinggal berasingan dengan anaknya itu mengetahui kehilangannya selepas dihubungi dengan salah seorang guru di sekolah tempat Hafiz mengajar. Sejak daripada itu, dia sering berkunjung ke kawasan tersebut untuk mengetahui perkembangan tentang Hafiz dan melafazkan rasa pasrah dan reda dengan apa jua keputusan sekalipun. Ketika operasi pencarian sedang dijalankan, banyak spekulasi telah timbul di media sosial
yang mengaitkan kehilangan ini dengan makhluk halus. Kebiasaannya apabila menyebut sahaja tentang kehilangan misteri, pasti orang ramai akan menyebut tentang bunian. Namun berbeza dengan kisah Hafiz apabila ada yang mengatakan bahawa Hafiz telah disorok oleh hantu pari yang menjaga kawasan itu. Namun kesahihan kenyataan ini masih tidak dapat dibuktikan sehingga ke hari ini. Ustaz Hafiz tu lah. Ramai sangat yang mengatakan Ustaz Hafiz telah disorok oleh hantu pari. Ada awal yang Nombor 3. Paderi Raymond Koh. Sebelum ini, Raymond Koh pernah menjadi tumpuan kontroversi pada 2011 selepas NGO disertainya Harapan Komuniti dituduh memurtadkan umat Islam oleh Jabatan Agama Islam Selangor susulan sebuah majlis kesyukuran dan pengumpulan dana makan malam di Gereja Methodist Damansara Utama. Namun begitu, Raymond Koh Keng Ju sekali lagi menggemparkan Malaysia apabila dikatakan hilang akibat daripada diculik. Raymond Koh Keng Ju dilaporkan diculik oleh sekumpulan lelaki bertopeng di Jalan SS4B/10 Petaling Jaya, kurang 100 meter dari kompleks perumahan polis akibat daripada penemuan rakaman CCTV yang memaparkan penculikan tersebut. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Assistant Commissioner Fazil Ahmad mengesahkan Koh diculik pada jam 10 pagi dan kali terakhir dilihat memandu kereta jenis Honda Accord dengan nombor pendaftaran ST5515D. Polis telah mengesahkan bahawa ia merupakan penculikan terancang membabitkan 7 kenderaan dan 15 individu bertopeng dan dipercayai merupakan kerja daripada kumpulan yang mahir dalam mengendalikan operasi khas. Keluarga Koh sempat menawarkan ganjaran RM10,000 kepada sesiapa yang memberi maklumat mengenai kehilangan mangsa dan dinaikkan kepada RM100,000 selepas keluarga mangsa menerima sumbangan daripada orang ramai. Rentetan daripada kejadian ini, pada 22 Februari, polis telah menubuhkan pasukan khas untuk menyiasat sebanyak 8 individu dan telah ditahan untuk membantu siasatan. Bahawa anggota yang adalah menjadi anggota ini selain daripada polis, ada pihak-pihak yang saya fikir sesuai akan kita namakan. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar juga menggesa semua pihak tidak membuat spekulasi mengenai kes yang masih dalam siasatan kerana dikuatiri boleh mengganggu siasatan. Jadi saya mohon supaya pihak media, orang-orang seorang NGO ni dalam hal-hal kidnap, kes-kes penculikan, shut your bloody mouth. Rakaman CCTV dipercayai memaparkan penculikan Paderi Raymond Koh Keng Ju pada 13 Februari lalu dan telah tersebar meluas di media sosial. CCTV footage showed that Koh's abduction appeared to have been well executed, involving more than 10 masked men and 7 vehicles in broad daylight. His family is offering a reward of RM100,000 for information on his whereabouts. Sehingga hari ini masih tiada kabar berita tentang penemuan Raymond Koh sehinggakan pihak berkuasa menemui jalan buntu. Nombor 2. Pak Malik. Pada Mei 2022, Abdul Malik Daud atau lebih dikenali sebagai Pak Malik yang ketika itu berumur 67 tahun dikuatiri hilang di Felda Neram 2, Cukai Terengganu oleh isterinya ketika hendak bersahur pada jam 5 pagi. Isterinya, Hazizah Jusoh, mengatakan selepas dia sedar ketiadaan suaminya, dia terus mengejutkan anaknya dan mereka mula mencari sekeliling rumah termasuk sekitar kampung. Hazizah mengatakan bahawa dia percaya suaminya masih berada di kawasan berdekatan melihat daripada keadaan Pak Malik yang sudah tua dan tidak boleh berjalan jauh. Katanya lagi suaminya menghidap penyakit darah tinggi dan ia menyebabkan daya ingatannya
kesehatannya semakin lemah. Apa yang paling membimbangkan dirinya adalah keadaan kesihatan suaminya kerana Pak Malik perlu makan ubat 3 kali sehari. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Ceneh, penolong penguasa bomba Hanif Sheikh Khalid berkata pihaknya menerima panggilan sebelum bergegas ke tempat kejadian. Katanya operasi SAR membabitkan kerjasama polis, Jabatan Sukarelawan Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan penduduk kampung telah memperluas SAR sehingga 5 km radius bagi mencari mangsa. Selepas sebulan kehilangan Pak Malik, keluarga mangsa masih tidak menerima sebarang kabar berita. Mereka turut menggunakan cara tradisional dan melaksanakan solat hajat, tetapi keputusan masih menghampakan. Nombor 1. Hawari hilang di Gunung Everest. Seorang pendaki negara, Muhammad Hawari Hashim, yang menyertai misi pendakian Gunung Everest Himalaya dilaporkan hilang sejak Jumaat. Pada Mei 2023, Muhammad Hawari bin Hashim atau lebih mesra dengan panggilan Hawari merupakan salah seorang rakyat Malaysia yang menyertai ekspedisi menakluk gunung tertinggi dunia iaitu Gunung Everest. Dia adalah seorang orang kelainan upaya yang mempunyai masalah percakapan dan pendengaran, namun ia masih tidak menghalang dirinya untuk bergiat aktif dalam aktiviti pendakian. Tetapi segala apa yang dirancang tidak selalunya indah. Jejaka berusia 34 tahun ini dilaporkan hilang setelah berjaya menakluk puncak tertinggi dunia itu. Bermula pada 17 Mei 2023, Hawari dan arwah Tuan Awang berada di Kem 4 untuk melakukan Summit Push dan Hawari dikabarkan telah berjaya menawan Gunung Everest tepat jam 3.30 petang dan telah mengambil gambar kenangan di sana. Bertarikh 19 Mei, Hawari telah selamat pulang ke Kem 4 bersama seorang Sherpa iaitu penunjuk arah pada jam 1.30 pagi. Sherpa telah mengarahkan Hawari untuk berehat sementara beliau naik semula untuk membantu seorang lagi Sherpa yang ketika itu bersama arwah Tuan Awang. Selepas membantu Tuan Awang sehabis baik, Sherpa kembali ke Kem 4 namun didapati Hawari tidak berada di dalam kemah seperti mana yang diarahkan. Berikutan kejadian tersebut, pihak Sherpa telah memaklumkan situasi apa yang berlaku di Kem 4 kepada tim yang berada di Kem 2. Sekitar jam 10.30 pagi, 8 orang Sherpa telah melakukan SAR dari Kem 4 hingga Kem 2 namun tiada kelibat Hawari dijumpai. Proses mencari berlarutan sehingga jam 11 malam dan Sherpa yang terlibat telah menyemak setiap kemah di Kem 4 dan Kem 3 namun keputusannya masih gagal. Pencarian diteruskan menerusi tinjauan dari arah udara dan pemeriksaan darat diteruskan di beberapa lokasi yang dikenal pasti. Proses pencarian berlarutan sehingga lewat malam dan dimaklumkan bahawa 6 Sherpa telah menjumpai mayat baru di kawasan South Col. Namun setelah melalui proses identifikasi, ianya bukan Hawari. Kira-kira 500 malim gunung di kawasan Gunung Everest akan terus mencari pendaki Malaysia Everest ME 2023 iaitu orang kurang upaya OKU pendengaran Muhammad Hawari Hashim yang hilang sejak 19 Mei lalu pada musim pendakian tahun hadapan. Ketua Misi Malaysia Everest 2023 Azim Alif Ishak juga yakin bahawa Hawari masih hidup kerana semasa kehilangannya dia mengenakan sut berkualiti tinggi yang mampu menahan suhu negatif 60 darjah Celsius. Hawari turut keluar dengan membawa bekalan makanan dan memakai pakaian yang mudah dikesan. Pada 16 Jun 2023, operasi mencari dan menyelamat Hawari Hashim ditamatkan dan akan disambung pada tahun 2024. Ketua Misi ME 2023, Azim Afif Ishak berkata pihaknya sudah menjalankan operasi SAR bermula 19 Mei namun masih belum menemui sebarang petunjuk. Itu sahaja video pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa agar mangsa-mangsa berjaya ditemui dalam keadaan selamat. Jangan lupa untuk berikan komen idea video seterusnya untuk admin rungkaikan.